Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar dan ini Awani 7.45. Tumpuan malam ini, nantikan kejutan. BN dan PN umum calon malam ini. Spekulasi tak jadi calon Anwar Musa, apa agaknya ceritanya, dan juga perlu fikir perut dan kebajikan rakyat. Dan hari ini pertama sekali kita nak tahu malam ini dua gabungan parti politik iaitu Barisan Nasional dan Perikatan Nasional bakal mengumumkan calon masing-masing bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15. Dan di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur, kita akan bersama wartawan Raja Hisham Raja Zaid bagi memberikan kita gambaran semasa pada ketika ini menjelang pengumuman calon Barisan Nasional. Manakala Rahimah Abdullah akan memberikan perkongsiannya sebelum senarai calon Perikatan Nasional dipersembahkan dalam satu majlis di Pusat Pameran dan Dagangan Antarabangsa Malaysia. Dan terlebih dahulu, kita akan bersama dengan Raja Hisham yang sejak semalam hangat diperkatakan di media sosial beberapa nama heavyweights bakal digugurkan. Apa cakap-cakap politik di sana, Raja Hisham? Dan yang kedua, apa yang kita boleh jangkakan pada malam ini? Ada atau tidak wajah-wajah yang tidak dijangka muncul malam ini, Raja Hisham? Baik, Min. Terima kasih, Min. Seperti mana yang kita ketahui, telah 2 hari sebenarnya kita telah mendengar desas-desus suara-suara membabitkan calon-calon ataupun pengurusi-pengurusi BN ataupun nama-nama besar heavyweight dalam Barisan Nasional. Kita telah mendengarnya di Arau, kita telah mendengarnya di Ketere dan sebagainya. Dan malam ini akan termaktub segala bentuk keputusan yang akan diumumkan dan dijangka akan diumumkan melalui 191 kursi parlimen yang akan dipertandingkan dan di mana akan membabitkan calon Barisan Nasional. Dan sepanjang saya berada di sini, Min, kita telah melihat ramai figura-figura politik daripada Barisan Nasional hadir di Dewan Tun Hussein ini bagi mengikuti sama-sama mengikuti pengumuman yang akan dilakukan dijangka di sekitar 8.30 minit malam nanti. Dan tentunya persekitaran ini dipenuhi dengan cerita-cerita dan juga kabar-kabar turut membabitkan apa yang telah viral sehari dua ni, turut membabitkan Ketere, turut membabitkan Tanjung Karang, turut membabitkan juga di beberapa tempat termasuk Arau. Tetapi apapun, Min, kita di sini juga telah melihat beberapa figura yang agak-agak kita asing juga sebelum ini kalau dikaitkan dengan UMNO dan juga Barisan Nasional, seperti beberapa kelibat artis turut kelihatan di sini. Dan agak mengejutkan juga, mungkin jika bermula semalam dan juga hari ini dilarut misalnya, selalu kuat terkait dengan satu figura yang tidak asing dalam dunia dakwah, pemimpin ataupun penceramah bebas, membabitkan Ustaz Kazim. Dan hari ini kelibat beliau turut kelihatan di sini. Tetapi apakah mungkin ia menjadi salah satu calon yang akan diumumkan pada malam ini? Wallahualam, kita akan mengikuti secara rapat perkembangan ini dari masa ke semasa, terutamanya menjelang 8.30 malam nanti. Dan yang pasti, Min, apa yang saya dapat kongsikan, saya sempat masuk juga ke dalam tadi bersama-sama juru kamera Ruzi. 191 confirm, itu pasti akan diumumkan. Tetapi siapakah mereka dan apakah penyandang-penyandang yang sedia ada ini mungkin akan tersingkir? InsyaAllah kami akan bawakan perkembangan itu dari masa ke semasa dalam bulletin-bulletin seterusnya ataupun di astroawani.com. Min. Baiklah, Raja Hisham, sebelum saya lepaskan Raja Hisham, saya nak bertanya, ada juga ura-ura mengenai MIC. Mungkin Raja Hisham ada sedikit perkembangan mengenai itu, sama ada tidak kelibat pemimpin MIC di WTC? Okey, baik, Min. Saya juga membaca artikel berkenaan pembabitan MIC yang dikaitkan dengan kemungkinan mereka ini akan menarik diri daripada PRU ke-15 daripada coalition yang sedia ada. Tapi walaupun dari petang tadi saya berada di sini, saya juga melihat kelibat beberapa ahli anggota MIC. Tetapi sejujurnya, Min, pemimpin-pemimpin tertinggi MIC jujur tidak kelihatan setakat ini. Baiklah, itu dia tadi sedikit perkembangan daripada Raja Hisham yang berada di WTC. Jangkaannya lepas jam 8.30. Kita hanya akan menunggukan laporan itu daripada King di semua platform media sosial kami juga. Dan saya akan beralih kepada Rahimah yang berada di MITEK. Rahimah, kita nak tahu setakat ini menjelang pengumuman calon PN, apa ceritanya di sana, kerana ada juga ura-ura nama besar yang bakal digugurkan. Adakah situasi sama bakal berlaku dalam pengumuman calon PN, Rahimah? Ya, terima kasih Jasmine di Pusat Penyiaran Asia di Bukit Jalil. Apa yang saya dapat katakan
ketika ini berlangsungnya majlis pengumuman bakal calon Perikatan Nasional PN daripada Parti Bersatu dan juga PAS dan juga Parti Gerakan. Dan pada malam ini yang diumumkan adalah bagi Parlimen, dan kalau melihat kepada apa yang telah diumumkan oleh pengerusi PN iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini mengumumkan selain daripada beliau yang akan mempertahankan kerusi Parlimen di Paguh, ada beberapa nama besar juga sebelum ini yang dilaporkan telah diumumkan menjadi calon di beberapa parlimen, seperti Ketua Sri Kandi Bersatu iaitu YB Datuk Seri Rina Harun, dan juga YB Datuk Seri Muhammad Azmin Ali yang akan ditanding di Parlimen di Selangor, dan beberapa figura-figura daripada Bersatu yang juga berada dalam Menteri Kabinet, iaitu termasuk dengan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang dilaporkan akan bertanding di Parlimen Tambung. Itu adalah apa yang telah dikatakan atau disahkan oleh Presiden Bersatu dan juga pengerusi Perikatan Nasional sendiri pada hari ini. Dan juga kalau dikatakan mengapa Bersatu ataupun Perikatan Nasional memilih pada malam ini untuk mengumumkan calonnya pada malam ini adalah selepas melakukan proses saringan terhadap calon-calon yang akan dikemukakan oleh Perikatan Nasional pada malam ini. Antaranya adalah nama-nama berkenaan telah disaring dengan diperiksa di pihak polis sama ada dari segi keselamatan, dan juga sama ada nama-nama ataupun calon-calon berkenaan tidak memasuki senarai muflis. Dan kerana ini penting dalam usaha memastikan pada hari penamaan calon berkenaan, calon-calon yang dikemukakan oleh Bersatu adalah orang kata clear, iaitu bersih dan juga terlepas daripada muflis yang menjadi syarat, antara syarat untuk menjadi calon pada PRU ke-15 nanti. Dan apapun nama-nama atau figura-figura besar seperti Wan Saiful Banjan daripada Bersatu juga kita masih berteka-teki sama ada benarkah laporan mengatakan beliau akan bertanding di Tasik Gelugur, dan beberapa nama-nama lain dalam Bersatu pada malam ini. Dan apa yang dapat saya katakan, Tan Sri Muhyiddin Yassin akan mengumumkan nama-nama calon daripada PN pada malam ini kira-kira jam 8.30 malam ini. Dan antara apa yang dilakukan malam ini adalah kesemua calon-calon berkenaan akan menerima watikah pelantikan yang akan disampaikan oleh Presiden Bersatu yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN. Dan kalau berada di kiri saya sekarang ini, saya belum lagi melihat beberapa figura-figura besar yang hadir pada malam ini. Mungkin akan hadir pada pukul 8 suku hingga 8.30 malam nanti, memandangkan Tan Sri Muhyiddin Yassin dijangka akan tiba pada jam 8 suku hingga 8.20 nanti. Saya akan bawakan perkembangan terkini dari semasa ke semasa di MyTech di Ibu Negara. Jasmine? Baiklah Ima, itu dia tadi seperti Ima katakan, kita pun tunggukan ura-ura yang mengatakan ramai nama-nama besar bakal digugurkan, tapi itu hanya spekulasi buat masa ini. Kita nantikan yang pasti dan yang sahih, semuanya akan diumumkan Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional pada malam ini. Itu dia tadi dua rakan tugas saya yang berada di lokasi di MITEC dan juga di WTC Kuala Lumpur. Kita akan cuba dapatkan lebih banyak perkembangan daripada mereka dari masa ke masa. Sementara itu, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam Sinar Awani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar dan ini segmen Sinar Awani bersama saya pada malam ini. Dan ketika ini sedang berlangsungnya pengumuman calon PRU ke-15 bagi dua parti iaitu Perikatan Nasional PN dan juga Barisan Nasional BN. PN berlangsung di Pusat Pameran dan Perdagangan Antarabangsa Malaysia MITEC.
Manakala BN pula di Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur. Dan kedua-dua majlis pengumuman calon ini boleh diikuti di platform media sosial Astro Awani. Pelbagai spekulasi berlega berhubung pengumuman calon terutamanya melibatkan Barisan Nasional. Dan ini apabila wujudnya desas-desus beberapa nama besar dan prominent dalam parti itu digugurkan daripada senarai calon. Dan salah satu nama yang disebut-sebut digugurkan ialah penyandang kerusi ketereh Tan Sri Anwar Musa yang juga Menteri Komunikasi dan Multimedia. Dan situasi ini mungkin menjadikan kerusi yang disandang Anwar Musa itu menjadi antara kerusi panas pada PRU ke-15. Dan untuk lebih memahami mengenai situasi-situasi kerusi panas pada ketika ini atau menjelang pilihan raya umum nanti, memberi fokus kepada 4 kerusi panas iaitu Ketereh, Arau, Bagan Datuk dan juga Gombak. Tidak lain tidak bukan rakan tugas saya Zulfitri Yusof ada informasi yang penting yang boleh diberikan kepada anda. Jasmine, sebenarnya barisan kerusi panas itu saya rasa bertambah panjang menjelang beberapa minit untuk kita mengetahui keputusan ataupun pengumuman calon-calon Barisan Nasional yang berlangsung di World Trade Center Kuala Lumpur, WTC. Namun, ini adalah antara nama-nama besar ataupun perkara yang menjadi tumpuan sejak 24 jam yang lepas. Kalau seperti saya bagi contoh, apabila Jasmine Abu Bakar mengatakan bahawa kerusi Ketereh contohnya adalah antara kerusi yang menjadi kerusi panas, ini dimenangi oleh Tan Sri Anwar Musa yang merupakan Menteri Komunikasi dan Multimedia Kekom pada tahun 2018 dengan undi majoriti yang agak selesa pada ketika itu. 4,626 undi. Dan malam ini kita akan ketahui Tan Sri Anwar Musa sebelah siang tadi beliau mengatakan bahawa tunggu dulu, jangan gelabah, jangan gusar. Kita tak tahu siapakah calon yang bakal ditandingi oleh Barisan Nasional di DUN ataupun di P26 Ketereh. Begitu juga dengan Percaturan Pakatan Harapan. Adakah mungkin dengan perseteruan ataupun adakah mungkin dengan kerjasama antara Bersatu dan juga Perikatan Nasional, Bersatu dan juga PAS, Perikatan Nasional mampu untuk menampilkan calon yang lebih dominan ataupun lebih seksi untuk menang kerusi ini. Namun begitu, Pakatan Harapan pada Jumaat lepas sudah menamakan pun calon yang berusia 53 tahun iaitu Rahimi Muhammad di DUN ataupun di P26 Ketereh ini. Ini kerusi panas kerana desas-desus itu, kerana Tan Sri Anwar Musa adalah antara heavyweight ataupun nama besar dalam Barisan Nasional. Tapi adakah beliau akan dicalonkan atau tidak? Kita akan ketahui pada malam ini. Kerusi kedua yang menjadi kerusi panas adalah P03 Arau. Nun jauh di negeri yang kecil sekali, tetapi pergolakan politik ataupun suhu politik ini, Jasmine, mungkin agak panas apabila viral ataupun tular visual yang menunjukkan bahawa bilik gerakan Barisan Nasional ditutup sejak semalam. Dan ini diakui sendiri oleh penyandang kerusi parlimen ini iaitu Menteri Caretaker, Menteri Wilayah Persekutuan, Datuk Seri Syahidan Kasim, di mana beliau kata ini pertama kali bilik gerakan ditutup semalam. Apakah itu akan dijelmakan bahawa adakah Datuk Seri Syahidan Kasim akan digugurkan daripada senarai ataupun daripada calon yang bertanding di P03 Arau? Itu masih lagi menjadi tanda tanya. Dan kalau diimbas semula pada tahun 2018, Datuk Seri Syahidan Kasim menang dengan majoriti 4,856 undi. Dan sekiranya siapa pun calon yang diletakkan oleh Barisan Nasional di Arau, begitu juga dengan Perikatan Nasional, mereka akan ditentang oleh seorang calon anak muda berusia 27 tahun dari Pakatan Harapan iaitu Fatin Emilia Fazli, 27 tahun. Sudah pasti P03 dengan sokongan akar umbi dan juga sebarang cerita yang bakal dimeterai atau diketahui malam ini, sudah pasti P03 bakal melakarkan satu lagi percaturan ataupun melakarkan satu lagi sejarah dan juga perlu diteliti kerana mungkin pergolakan ataupun mungkin perkara-perkara yang berlaku dalam Barisan Nasional itu akan menentukan apa yang menjadikan P03 cukup signifikan sekali untuk dilihat. Selain daripada P03, sudah pasti kita melihat kepada kerusi yang disandang oleh Presiden UMNO dan juga pengerusi Barisan Nasional, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, yang hampir pasti akan menangi ataupun hampir pasti mempertahankan kerusi ini.
Tapi masih lagi jadi tanda tanya. Malam ini pengumumannya, Perikatan Nasional tidak ketahui lagi siapa yang bakal ditampilkan calonnya. Itu juga pengumuman yang akan kita dengar daripada MyTech. Dan yang pastinya, Pakatan Harapan pada minggu lepas mengumumkan penyandang kerusi Hang Tuah Jaya iaitu Samsul Iskandar Muhammad Akin akan bertanding, akan berkunjung ke P75 Bagan Datuk. Mampukah kejayaan beliau daripada tahun 2013 dan juga 2018 untuk menentang giant ataupun menentang nama-nama besar ini? Kejayaan itu dapat diulang di P75 Bagan Datuk. Itu kerusi Presiden Parti dan juga pengurusi Barisan Nasional. Kalau beralih kepada apa yang berlaku di MyTech pada malam ini juga, kita menyaksikan antara kerusi yang menjadi tumpuan dan juga kerusi yang menjadi satu perkara yang paling signifikan untuk kali ini ialah kerusi di Gombak. Di mana kalau dilihat, di Gombak akan menyaksikan pertentangan antara Datuk Seri Azmin Ali dan juga menentang dengan saudara Menteri Besar Selangor iaitu Datuk Seri Amiruddin Syahari. Dan ini adalah pertentangan ataupun kerusi yang menjadi kerusi panas kerana pertamanya ini melibatkan dua bekas Menteri Besar Selangor dan juga bekas Menteri Besar Selangor. Mereka dikatakan adalah dalam satu pasukan yang sama dahulu dan juga siapakah calon yang bakal diletakkan Barisan Nasional dalam pilihan raya umum ke-15 ini. Yang pastinya menjelang kita mengetahui siapakah calon-calon akhir Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan yang sudah diumumkan pada minggu lepas, malam ini insya-Allah jika segalanya berjalan dengan lancar, segalanya dimaklumkan kepada warga media, kita sedikit sebanyak akan dapat gambaran lebih 70% siapakah yang bakal dinamakan menjelang hari penamaan calon pada 5 November ini. Dan yang pastinya Jasmine, kalau dapat kita di Astro Awani juga, kita tanyakan jugalah kepada para penonton kami, pengguna media sosial kami menerusi undi.astroawani.com. Kita tanyakan, adakah anda mahu parlimen kita dibarisi oleh muka-muka baru? Dan itu anda boleh lakukan di Astro Awani, undi.astroawani.com. Dan ini adalah dapatannya di mana adakah anda setuju bahawa parlimen penuh dengan MP ataupun ahli parlimen muka baru? 75% kata ya, mereka bersetuju. Parlimen perlu dipenuhi dengan muka-muka MP baru. 17% kata tidak. Manakala 8% kata tak kisahlah MP baru ke MP lama ke. Mungkin mereka menganggapkan kena buat kerja. Itu antara perkara yang dikongsikan ataupun akan diketahui pada malam ini. Dan Jasmine Abu Bakar, selepas Awani 745 Sinar Awani ini, Astro Awani juga akan mengikuti secara rapat apa yang berlaku di dua lokasi ini, WTC Kuala Lumpur dan juga MyTech, untuk kita mengatur dan juga menganalisis bagaimanakah orang-orang politik meletakkan calon-calon wakil rakyat untuk dipilih lebih 21 juta pengundi pada 19 November nanti, Jasmine. Buat kata Zul, panas makin panas. Hari ini adalah giliran Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Untuk pengetahuan anda semua juga, besok dan lusa juga panas, Zul. Kerana esok kita ada GRS Barisan Nasional akan mengumumkan calon-calon mereka di Sabah dan pada lusanya pula GPS pula akan mengumumkan calon-calon mereka. Jadi makin lama makin panas, menanti kepada penamaan calon pada Sabtu ini, Zul. Baiklah, terima kasih Zul kerana Zul memberikan dapatan ataupun informasi yang mendalam mengenai bakal-bakal kerusi panas. Bukan 4 saja, banyak lagi kerusi panas yang ada. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini dengan segmen Sinar Awani. Kembali bersama saya Jasmine Abu Bakar dalam segmen Sinar Awani. Seperti yang dikatakan tadi, ketika ini sedang berlangsungnya pengumuman calon PRU ke-15 bagi dua parti, iaitu Perikatan Nasional PN dan juga Barisan Nasional BN, masing-masing mengambil tempat di WTC Kuala Lumpur dan juga di MITEC. PN seperti saya katakan tadi berlangsung di MITEC, manakala BN juga di WTC Kuala Lumpur, dan kedua-dua majlis pengumuman calon ini boleh diikuti di platform media sosial Astro Awani. Dan untuk membincangkan mengenai perkara ini, saya bersama Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik USM.
Prof, selamat malam. Terima kasih kerana sudi bersama segmen Sinar Awani pada malam ini. Prof, pertama sekali jangkaan Prof mengenai penamaan calon kedua-dua parti iaitu BN dan PN malam ini kerana pelbagai desas-desus kita dengarkan. Prof. Ya, bagi saya pilihan raya ke-15 ini penting apabila penampilan calon dijadikan salah satu keutamaan di samping memberikan indikator ke atas soal sejauh mana mampu mempertahankan kesetiaan kepada parti. Bermakna calon yang dipilih akan diperhati, dinilai, dihalusi dan barangkali ini juga adalah misi masa depan parti baik bagi Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional yang bakal mengumumkan nama calon mereka. Pengguguran dan juga pencalonan adalah lumrah dan sudah pasti kita akan melihat sepak terjang dan juga kekecewaan, kegembiraan yang bakal dilihat dan sejauh manakah kesemua ini sebenarnya akan memberikan paparan kepada bakal keputusan yang mahu kita lihat di PRU ke-15. Apatah lagi Pakatan Harapan dan juga Gerakan Tanah Air juga telah menonjolkan calon masing-masing secara berperingkat. Itu juga sudah boleh dinilai dan saya rasakan bahawa jika sekiranya senarai penuh keluar pada hari ini maka ketokohan dan figura sosok bagaimanakah yang sebenarnya dikemukakan. Apakah adanya paparan majoriti muka baru. Bukannya bertukar tempat bermakna menjadi muka baru tetapi yang benar-benar muka baru yang sesuai dengan aspirasi demografi dan juga geografi setiap konstitusi yang akan dipertandingkan. Sebelum saya bertanyakan Prof kepada soalan yang lain, pertama sekali kita bercakap mengenai bakat-bakat baru yang ada. Kita tahu pada ketika ini calon muda adalah antara yang pengundi muda adalah antara yang menjadi tumpuan pada kali ini dan calon-calon muda itu harus diketengahkan. Adakah desas-desus beberapa nama besar yang digugurkan daripada senarai calon sedia ada ini berpaksikan di mana calon-calon muda harus diketengahkan? Ya, kalau kita jadikan pilihan raya negeri Melaka dan Johor sebagai nota kaki atau rujukan, itulah penampilan yang telah dilakukan dan ia serasi dengan sokongan yang kemudiannya diterjemahkan kepada pengundian. Sudah pasti parti harus bergerak ke hadapan, harus melihat kepada ekosistem politik, arenanya sudah berubah, gelanggangnya mahu melihat muka baru sebagai memberikan keyakinan dan kepercayaan untuk keluar daripada kelesuan politik dan muka baru inilah yang saya rasakan boleh menjadi penyuntik ataupun pemangkin kepada perubahan dan juga kemahuan serta keperluan serta membaca mindset ataupun memeta pemikiran pengundi sebaik mungkin. Prof, kita tahu tadi pada hari ini pelbagai spekulasi mengenai beberapa nama besar yang akan digugurkan. Kita belum tahu sama ada ia pasti atau tidak. Apa pendapat Prof mengenai contohnya apabila kita bercakap mengenai Anwar Musa? Ya, kalau kita perhatikan pengguguran itu sebagaimana yang saya katakan tadi lumrah. Sudah pasti perlu diberikan justifikasi yang bersesuaian supaya dapat meminggirkan soal sabotaj, caketing ataupun percakaran dalaman yang boleh menggugat ataupun menghakis sokongan yang boleh diperolehi oleh parti di kawasan yang dijangka menang. Bukan saja nama sebesar Anwar Musa disebut, banyak nama lagi kita lihat disebut disebabkan barangkali wujudnya kekeliruan dari sudut bagaimana tafsiran diberikan kepada sokongan sebelum pencalonan dibuat. Tetapi akhirnya parti saya rasakan harus mempunyai jiwa besar untuk bergerak ke hadapan, melihat walaupun wujudnya keperluan muka-muka baru, waktu yang sama kita tahu ada kawasan yang melihat kepada soal kesetiaan parti dan bagaimana harus boleh memastikan tidak tergugat sokongan dari sudut penukaran calon. Malahan penukaran calon harus dilihat memberikan nilai tambah di kawasan yang akhirnya tidak mahu berhadapan dengan kekalahan mengejut. Prof, kita bercakap mengenai kelesuan politik. Kita sudah dengar frasa ini, kelesuan politik ini sudah saya kata boleh dikatakan daripada awal tahun, daripada tahun lepas dan sebagainya. Tetapi tidakkah wujudnya kebimbangan apabila kita meletakkan calon baru di stronghold ataupun kerusi-kerusi panas yang sudah mendapat sokongan yang besar ini, tidakkah ia riski orang kata? Ya, dalam pilihan raya selalunya strategi dan juga intervensi diutamakan sebagai soal pokok untuk meraih
kemenangan, kerana dalam konteks politik tanah air yang dipentingkan adalah politik angka. Jika pertukaran dilakukan, barangkali dirasakan kawasan itu sesuai dengan nama baru, sesuai dengan pertukaran yang perlu dilakukan. Saya percaya setiap parti sudah melakukan congkakan yang barangkali berteraskan kepada soal perubahan yang perlu dilakukan, walaupun bersifat drastik tetapi dijangka mampu untuk meredakan sebarang kekecewaan ataupun sabotaj yang boleh berlaku. Dan bagi saya, yang penting di sini, bila kita melihat berlakunya perubahan dari segi nilai kependudukan pengundi baru, itu juga harus diambil kira dengan penampilan muka-muka yang disesuaikan dengan kedudukan seperti itu. Maka dalam soal ini sudah pasti jentera parti harus kekal sepadu, dan di sinilah yang akan menguji kekuatan keampuhan jentera. Bagi saya, walau siapa calon sekalipun, jentera itu jika tidak lesu, jentera itu jika tidak melakukan sabotaj, jentera itu jika tidak melihat kepada perubahan tetapi melihat kepada keperluan kemenangan, barangkali calon itu boleh menang. Baiklah Prof, apa pun kita nantikan pengumuman dua-dua parti besar ini pada malam ini. Terima kasih Prof. Itu dia tadi Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, Penganalisis Politik USM yang bersama Sinar Awani membincangkan sedikit mengenai pengumuman calon-calon buat Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Dan itu membawa kepada soalan yang kami tanyakan kepada anda dalam platform Astro Awani sejak jam 12 tengah malam tadi. Kami juga telah bertanyakan kepada anda sama ada setuju atau tidak Parlimen dipenuhi dengan MP muka baru. Kami beri 3 pilihan jawapan dan ini keputusan yang diperolehi setakat jam 6 petang Selasa, iaitu daripada 1,950 responden yang mengikuti kaji selidik #Suara Malaysia ini, didapati majoriti setuju Parlimen penuh dengan MP muka baru dan sekitar 75% memilih ya, diikuti 17% tidak, manakala 8% lagi tidak peduli. Baiklah, itu dia tadi. Kami akan berehat seketika. Kita akan kembali semula selepas ini. Bertemu kembali dalam segmen Sinar Awani. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah menetapkan hari penamaan calon bagi Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 dan Pilihan Raya Kecil DUN N66 Bugaya Sabah pada 5 November Sabtu ini. Setiausaha Datuk Inderda Ikmaruddin Ishak dalam satu kenyataan menjelaskan kertas penamaan calon boleh diserahkan bermula 9 pagi hingga 10 pagi kepada pegawai pengurus di 222 pusat penamaan calon PPC. Dan pihak yang terlibat termasuk calon pencadang dan penyokong atau mana-mana 2 orang daripada mereka atau mana-mana seorang daripada mereka. Dan bagi melancarkan proses penamaan calon, SPR menyarankan kepada bakal-bakal calon yang ingin bertanding dalam Pilihan Raya Umum ke-15 dan PRK DUN Bugaya Sabah agar mengisi borang dan membuat semakan awal dengan pejabat pegawai pengurus atau pejabat pilihan raya negeri di seluruh negara sebelum hari penamaan calon. Dan bagi bakal-bakal calon yang mewakili mana-mana parti politik adalah diingatkan bahawa surat kebenaran untuk menggunakan simbol parti yang diwakili hendaklah dikemukakan semasa menyerahkan kertas penamaan calon. Jelasnya lagi, pada hari penamaan calon, hanya calon, pencadang calon dan penyokong calon dibenarkan masuk ke PPC. Penggunaan semua jenis alat muzik ataupun pembesar suara bagi tujuan dakwah politik melalui apa-apa cara termasuk menerusi penggunaan apa jua jenis kenderaan adalah tidak dibenarkan pada hari penamaan calon dan merupakan salah satu kesalahan di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Orang awam serta penyokong-penyokong yang mengiringi calon adalah dilarang menunggu atau berada dalam jarak 50 meter dari sempadan PPC yang telah ditetapkan. SPR menyeru kepada semua calon dan parti-parti politik yang terlibat agar sentiasa mematuhi undang-undang, peraturan, tata etika dan arahan-arahan yang dikeluarkan SPR, PDRM dan PBT pada hari penamaan calon.
Sementara itu, kerajaan bersetuju naikkan subsidi telur ayam grade A, B dan C sebanyak 2 sen lagi kepada 10 sen sebiji. Langkah itu dibuat susulan kekurangan bekalan dalam pasaran yang dihadapi masa kini. Pengerusi Pasukan Jihad Menangani Inflasi Tan Sri Anwar Musa berkata, setakat September, kerajaan telah meluluskan peruntukan 1.2 bilion ringgit untuk subsidi ayam dan telur ayam bagi mengawal harga bahan mentah berkenaan kepada pengguna. Dengan itu, laporan itu tadi mengakhiri Awani 7.45 dan segmen Sinar Awani. Saya Jasmine Abu Bakar. Assalamualaikum. Kita akan jumpa lagi.